Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat 1 hingga 4 surah Al-Ankabut. Sila buka pada muka surat 193 jilid yang ke-7 dalam tafsir Ibn Katsir yang menjadi rujukan teras kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. صدق Allahul Azim. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu menyangka bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sungguhnya Allah mengetahui orang yang benar dan sungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu menyangka bahawa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Jadi maknanya di sini Allah mesti akan menguji hamba-hambanya yang beriman. Sesuailah dengan hadis yang sahih bahawa Nabi SAW menyatakan asyadun nasi bala'an al-anbiya thumma salihun thumma al-amthal fal-amthal yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih fa in kana fi dinihi salabatun zida lahu fil bala'. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang salih, kemudian yang seperti itu dan seterusnya. Jadi seseorang itu akan diuji sesuai dengan agamanya. Kalau agamanya kuat, maka makin banyaklah ujiannya. Ini boleh tuan-tuan lihat hadis ini dalam tafsir Ibn Katsir yang ke-7 muka surat 194. Jadi menunjukkan kepada kita tentang fenomena mengalami ujian dalam kehidupan. Ayat ni kata Imam Al-Baghawi dan tafsirnya yang merujuk kepada peristiwa pada zaman sahabat, iaitu kalangan mereka yang telah meluk Islam tapi tidak berhijrah. Lalu diingatkan untuk perintah hijrah itu dalam perjalanan mereka berhijrah, maka mereka telah diserang. Sebahagiannya mati syahid lah tu, dan sebahagian daripada mereka selamat. Jadi inilah dia di antara sahabat-sahabat yang disebut namanya, antara yang dinyatakan dalam tafsir Baghawi itu contohnya Salamah bin Hisham, Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ini Ayyash bin Abi Rabi'ah ni merupakan saudara susu kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, iaitu ketika beliau berhijrah bersama dengan Sayyidina Umar, maka dia telah ditahan oleh Abu Jahal, oleh tahan oleh beberapa orang, dan sebahagian daripada mereka ni merupakan adik-beradik seibu dengan Ayyash bin Abi Rabi'ah ini. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu memujuk Ayyash dan mengatakan bahawa mereka memujuk kamu untuk tinggal di Mekah, bahawa ibu kamu dan mereka berdua ni yang ikut kamu sakit kononnya. Ini pembohongan, jangan kamu percaya. Mereka ingin melakukan kejahatan padamu. Tapi Ayyash bin Abi Rabi'ah ni percaya kepada adik-adiknya yang kafir pada masa itu dan membelakangkan pandangan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Namun demikian Sayyidina Umar yang gagah ini mengatakan kepada Ayyash, tak apalah kalau kamu nak balik juga, naik unta aku, tukar unta dengan aku. Unta aku ni lebih kuat daripada mana-mana unta. Kalau mereka kejar kamu, kamu lari saja. Unta ini memang kuat berlari, tak ada siapa dapat menandinginya. Maka Ayyash pun ikut apa yang dicadangkan Sayyidina Umar itu, ambillah unta Sayyidina Umar. Tapi bila dalam perjalanan ditipu sekali lagi oleh saudara seibunya itu yang mengatakan bahawa untanya tak boleh bergerak, ditumpang di atas unta Ayyash, dan akhirnya mereka berjaya menangkap Ayyash dan memukulnya dan membawa pulang kepada ibu mereka yang juga kafir pada masa itu, mengatakan selagi dia tidak murtad, kita tidak akan lepaskan dia. Maka ini kisah yang merujuk kepada fitnah dalam agama. Itu sebab dalam kuliah lalu saya dah terangkan bahawa perkataan yuftanun ini merujuk kepada dua. Apakah ia terhad pada peristiwa yang berlaku kepada umat Islam seperti sahabat-sahabat ini macam Salamah bin Hisham, Ayyash bin Abi Rabi'ah, Walid bin Walid, Ammar bin Yasir dan sebagainya yang telah pun diuji dalam bab beragama, ataupun ia merujuk kepada kehidupan umat Islam keseluruhan dalam apa sahaja ujian mereka lalui. Maka kalau merujuk pada peristiwa berlaku terhadap kaum muslimin, tindakan zalim oleh musyrikin, itu pilihan Al-Imam Ibn Ashur dan tafsirnya dalam kuliah yang lalu. Pendapat yang kedua tentang maksud yuftanun itu. Jadi kata Ibn Ashur lagi, kita dapat memahami tekanan yang berlaku itu, kezaliman berlaku kaum musyrikin, bahawa yuftanun itu merujuk pada penganiayaan kaum musyrikin terhadap kaum muslimin sehingga kalangan mereka yang terbunuh dan
kemudian dibawa balik ke Mekah, seperti kisah Ayyash bin Abi Rabi'ah ini. Maka kalau kita lihat, kata Ibn Ashur ini ditekankan lagi dengan perkataan fatanna selepas itu. Lihat ya, dalam ayat yang walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka kata Ibn Ashur yang sering membawa pandangan di luar kotak seperti yang telah kita lihat sebelum-sebelum ini, bahawa kata fatanna ni walau menunjuk kepada Allah SWT, maksudnya adalah orang-orang kafir itu. Jadi keterlibatan Allah ni menurutnya hanya pada penciptaan sunnatullah dan sebab-sebab yang digunakan oleh kaum kafir untuk penyiksaan tersebut. Perlu diingat bahawa apa yang dikemukakan oleh Ibn Ashur ni adalah satu bentuk pengalihan makna. Sedangkan kalau kita lihat, maknanya kalau kita lihat pada pentakwilan yang sebenar dengan pertimbangan pendapat yang pertama, iaitu ia merujuk kepada peristiwa bentuk penganiayaan, kezaliman berlaku kepada kaum muslimin tidak terhad kepada golongan yang nyatakan itu. Dalam tafsir fi Zilalil Quran, Said Qutb menjelaskan panjang lebar, menjelaskan maksud fitnah itu. Demikian juga Dr. Ratib Nabulsi dalam tafsirnya, bahawa fatanah ataupun fitnah ni merupakan sunnatullah dalam keimanan bagi orang beriman. Jadi fitnah ni boleh berlaku dalam bentuk kebatilan dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan kepada kaum mukminin. Menurut Said Qutb, inilah makna yang paling menonjol dari fitnah dan yang muncul seketika dalam benak fikiran kita kalau kita mengucapkannya. Bahawa fitnah ni biasanya merujuk kepada kesulitan, kejahatan, tekanan, kezaliman. Tapi bukan itu fitnah yang paling dahsyat. Masih banyak lagi bentuk yang lebih parah. Ini disebut juga Dr. Ratib Nabulsi dalam tafsirnya. Ada fitnah bersifat kekeluargaan, ada fitnah dengan sebab teman-teman, ada seseorang takut bila mereka ni mengalami sebarang kepayahan, mereka mohon agar mengalah dan juga menyerah atas nama cinta dan juga kekerabatan. Maka ini boleh berlaku fitnah dalam seperti ini, bukan fitnah itu dalam bentuk kesusahan semata-mata. Ada juga fitnah ni, kata Syekh Qutb, dan begitu juga Dr. Ratib Nabulsi menjelaskan, ia bentuk kemegahan hidup. Ini yang kita lihat dalam surah Al-Anbiya ayat ke-35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Kekayaan, fitnah. Isteri, kadang-kadang fitnah. Keluarga, kadang-kadang fitnah. Kerja, kadang-kadang fitnah. Pangkat, fame dan sebagainya. Jadi ini kalau kita dapat lihat, ada juga bentuk fitnah ni dalam bentuk keterasingan dalam masyarakat kerana mempertahankan akidah. Sedang yang berada di keliling yang berkaitan tenggelam dalam kesesatan. Ni kita berada dalam satu kumpulan, kita berpegang kepada Islam, maka kita menjadi seolah-olah macam terasing, menjadi macam seumpama kera sumbang. Jadi ini bentuk-bentuk fitnah disebut Syekh Qutb dan juga Dr. Ratib Nabulsi dan tafsir masing-masing. Ada juga fitnah yang terlihat dengan jelas, yang boleh kita lihat pada hari ini, iaitu apa yang ditemui oleh seseorang mukmin dalam keadaan bangsa yang hidup pada hari ini seumpama mendeklarkan peperangan kepada kaum muslimin yang berhijab contohnya, ataupun dalam gaya hidup LGBTQ yang mereka amalkan. Jadi inilah dia fitnah yang berasaskan pada nafsu syahwat dan juga tarikan-tarikan tertentu yang diberikan penawaran ke arah melakukan perkara-perkara maksiat itu. Jadi semakin lama ia berlangsung, semakin lambat datangnya bantuan daripada Allah SWT, semakin berat fitnah itu dipikul. Jadi demikianlah disebut dalam hadis, Islam datang sebagai gharib dan akan pulang sebagai gharib, dan beruntunglah orang dipanggil sebagai ghuraba. Ghuraba ni makna orang asing. Jadi Allah menetapkan fitnah ni sebagai satu kemestian, bukan untuk menyeksa manusia, tapi untuk mendidik mereka, mempersiapkan mereka bagi memikul amanah, iaitu amanah membangunkan dunia ni, membimbing manusia menuju jalan Allah, menegakkan kalimahnya dalam kehidupan ini, seperti yang disebut oleh Syekh Qutb dalam tafsirnya. Kemudian ayat ini kalau kita perhatikan, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Di sini bahasa Arab merujuk kepada fi'il madhi, alladhina sadaqu. Ini berarti satu kata kerja yang bersifat lampau ketika merujuk kepada orang yang benar, dan menggunakan bentuk isim wala ya'lamanna al-kadhibin. Ini dipanggil isim fa'il, jadi dia merupakan satu aktif participle, al-kadhibin, yang merujuk kepada para pembohong. Penggunaan kata kerja tersebut mengandungi makna terjadinya apa yang ditunjuk walau sekali, sedangkan penggunaan bentuk isim fa'il berarti berulang-ulang, dan mantapnya sifat tersebut. Ini kita telah pelajari beza di antara fi'il dengan isim fa'il. Fi'il dengan isim berbeza kerana fi'il merujuk kepada yang telah kita pelajari, iaitu tajaddud, tetapi isim atau isim fa'il merujuk kepada thubut. Jadi penggabungan dua bentuk ini, satu alladzina sadaqu, kemudian al-kadhibin, ini penggabungan dua bentuk dalam ayat ini menunjukkan bahawa ada yang ini dipanggil dalam bahasa Arab dipanggil sebagai ihtibak, iaitu tak menyebut satu kalimat kerana telah diisyaratkan oleh kalimat sebelum atau sesudahnya. Jadi dalam ayat ini tidak disebut, yang tak disebut adalah as-sadiqin, iaitu orang yang benar, kerana telah disebut sesudahnya perkataan al-kadhibin. Fahami betul? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu an sidqihim wa la ya'lamanna al-kadhibin. Jadi telah
walaupun disembunyikan satu perkataan di situ, tidak disebut di pengihtibak, kerana memadai penyebutan al-kadhibin, maka lawan daripada al-kadhibin adalah sadiqin. Ini namanya ihtibak dalam bahasa Arab, dalam satu bab balaghah. Dari sudut yang lain, tidak juga disebut perkataan alladzina kadzabu. Kenapa disebut wala ya'lamanna al-kadhibin, tak disebut alladzina kadzabu? Kerana telah disebut alladzina sadaqu sebelumnya. Ini namanya ihtibak. Dan kemudian fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu, fala ya'lamanna Allahu, ini merujuk kepada, kalau kita belajar bahasa Arab, ini adalah dhamir ghaib, itu merujuk kepada Allah SWT. Sedangkan sebelumnya kita lihat fatanna kami menguji mereka. Sekarang disebut fala ya'lamanna Allah dan merujuk kepada ya'lam, ini dipanggil dhamir ghaib pula. Bersunnah yang ketiga, maka pengalihan gaya ayat ini menekankan dan menanamkan rasa keagungan dalam jiwa yang mendengar bacaan ini, sekaligus untuk menegaskan bahawa pengetahuan tentang hakikat iman ataupun kekufuran ia hanya diketahui oleh Allah sahaja. Kalau sebut fatanna, kami menguji, ujian Allah itu barangkali datang dalam bentuk ribut, dalam bentuk banjir, dalam bentuk apa, itu keterlibatan malaikat untuk menurunkan ujian kepada manusia ni tadi, ataupun orang kafir terhadap orang beriman, seperti berlaku di Palestin pada hari ini. Itu ujian yang Allah kenakan kepada manusia yang beriman. Tapi bila menyebut tentang pengetahuan, apakah tauhid tersemat dalam hati mereka ataupun kekufuran, itu milik mutlak Allah SWT. Fala ya'lamannallahu, hanya Allah saja yang tahu. Kerana itu Allah melarang memuji dan menyucikan diri dengan sifat keimanan dan ketakwaan. Sebab itu kalau kita lihat, Allah melarang kita daripada memuji diri kita. Allah melarang untuk seorang itu mengatakan dirinya untuk tazkiyah, yang layak dipuji hanya Allah SWT sahaja. Demikian juga Nabi melarang mengkafirkan orang lain. Kerana Nabi bersabda dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, siapa yang mengatakan orang itu kafir, maka kekafiran itu akan kena pada salah seorang daripada keduanya. Kalau diucapkan pada orang itu kekafiran dalam keadaan benar dia kafir, maka kenalah pada dia. Tapi kalau diucapkan kafir, menuduh seorang itu kafir sedangkan orang itu tidak demikian, kekafiran itu akan kena pada dirinya sendiri. Jadi maksudnya dalam penggunaan ayat ini, bila Allah menyatakan fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu, maka Allah saja yang mengetahui keimanan ataupun kekafiran, tanpa dikongsi pengetahuan itu kepada sesiapa pun di kalangan hamba-hambanya. Jadi pengetahuan Allah yang dimaksudkan ini, di samping makna yang boleh kita faham yang telah kita kemukakan berkali-kali sebenarnya tentang ihatatuhu bikulli syai', Allah mengetahui segala-galanya, berbeza daripada pengetahuan manusia yang bersifat bila dikaji atau diberitahu atau dia melalui, sedangkan pengetahuan Allah itu meliputi segala-galanya sebelum ia berlaku, bagaimana ia berlaku dalam keadaan yang tidak terfikir oleh manusia. Saya telah menjelaskan kepada tuan-tuan bahawa ayat ini turun berkenaan sebahagian kaum ini di Mekah, yang mana orang kafir Mekah telah menyeksa mereka, menyakiti mereka dengan berbagai bentuk kezaliman, penganiayaan, macam kisah Ammar bin Yasir dengan ibunya Sumayyah, ayahnya Yasir, kemudian Ayyash bin Abi Rabi'ah, saudara kepada Sayyidina Umar itu, kemudian Walid bin Walid dan Salamah bin Hisham, seperti disebut dalam tafsir Baghawi. Nampak bahawa menghadapi gangguan masih tetap ada pada umat Nabi Muhammad SAW selagi mereka mengikuti kebenaran dan akidah yang benar ini. Dalam konteks masa, mereka akan berdepan dengan aliran etis, kufur, sekularisme dan berbagai-bagai bentuk fahaman sesat, sama ada di kalangan umat Islam sendiri ataupun kaum munafiqun ataupun golongan yang menentang mereka. Jadi kekuatan jahat ini takkan dapat memadamkan suara umat Islam, macam kita pelajari menerusi surah As-Saff yang lalu, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim, mereka nak memadam cahaya Allah SWT. Jadi mereka nak menghancurkan apa yang dibawa oleh Islam dan menghilangkan keimanan kepada Allah. Itu satu benda yang mustahil, tidak akan berlaku, kerana usaha mereka itu umpama wallahu mutimmu nurihi, Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya. Kata Ibn Atiyah dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz bahawa ayat ini walaupun turun kerana sebab itu ataupun semakna dengannya, tetapi dalam polisi yang kita pelajari, al-ibratu bi ummi lafzi la bi khususi sabab, ia akan tetap berlaku kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam selagi hukumnya masih ada. Sebab fitnah dan ujian Allah ni terus berlaku kepada kaum mukminin di mana sahaja. Ujian, gangguan bukan perkara baru bagi kaum muslimin. Itu sunnatullah. Sebab kita dapat lihat Allah menjelaskan dia sebagai satu hiburan kepada orang beriman. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Jadi tujuan daripada ujian ini adalah supaya Allah SWT membuktikan secara ilmu zuhur dan juga ilmu inkishaf, bahawa ilmu yang nampak ataupun yang tersingkap, bahawa orang yang benar dalam pengakuan keimanan dan orang yang berdusta dan munafiqun. InsyaAllah nanti dalam kuliah akan datang saya akan huraikan bagaimana tanyaan yang pernah dikemukakan kepada Imam Syafi'i berkaitan ujian ini, dan juga pandangan yang dikemukakan oleh Rabi'atul Adawiyah tentang perkara semikian. Penting sentuhan perkara bersifat tasawuf dalam hati ketika mengalami ujian ini. Ibarat kata orang healing lah, bila mengalami satu tekanan, bagaimana kita kembali kepada Allah SWT, ternyata ia panggilan daripadanya supaya kita mempasrahkan diri, menghubunginya, mendekatinya. Kerana
Kerana tiada siapa yang dapat menyelesaikan ujian itu melainkan dia. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.